nonsense and arrogance behind. With faith, trust and love, we shall be fine. Go! We are the wayfarers, we are the travelers, walking through the planet Earth and see how great the Creator is. We are the wayfarers, we are the travelers. Don't you ever think how strange it is to treat everything. We are the wayfarers, we are the travelers. Saluran Institut Kefahaman Islam Malaysia, IKIM FM. Pilihan utama anda. Allahumma inna ad-duhaa duhaa'uka wal baha'a baha'uka wal jamala jamaluka wal quwwata quwwatuka wal qudrata qudratuka wal ismata ismatuka. اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله وإن كان في الأرض فأخرجه وإن كان معسرا فيسره وإن كان حراما فطهره وإن كان بعيدا فقربه بحق دحائك وبهائك وجمالك وقوتك وقدرتك آتني ما أتيت من عبادك الصالحين. Ya Allah, sesungguhnya waktu duha itu duhamu, kecantikannya kecantikanmu, keindahannya keindahanmu, kekuatannya kekuatanmu, kekuasaannya kekuasaanmu, perlindungannya perlindunganmu. Ya Allah, jika rezeki masih di langit, turunkanlah. Jika di bumi, keluarkanlah. Jika sukar, pemudahkanlah. Jika haram, sucikanlah. Jika jauh, dekatkanlah. Berkat waktu duha, kecantikanmu, keindahanmu, kekuatanmu, kekuasaanmu, limpahkan kepadaku segala yang engkau telah limpahkan kepada hamba-hambamu yang soleh. Buku Keuangan Islam Pemikiran dan Penilaian Kontemporari terbitan terbaru IKIM merupakan hasil daripada pemikiran dan kajian para ilmuwan dan pakar dalam pelbagai bidang, khususnya syariah, ekonomi dan keuangan. Terdapat 7 bab yang dibincangkan di dalam buku ini, antaranya peranan perbankan Islam dalam memperkasa ekonomi ummah, kepentingan memahami suasana ekonomi semasa dalam penentuan hukum muamalat, dan memanfaatkan bursa saham untuk membina kekuatan ekonomi ummah. Buku ini berharga RM25 dan boleh dibeli secara online dengan melayari e-kios.ikim.gov.my. Untuk maklumat lanjut, layari Facebook IKIM atau hubungi penerbit IKIM di talian 03 6204 6250 atau 6254 atau 6255. Sedap juga nasi lemak kat sini kan? Bestnya, best. Idea pun sedap lah, Mat. Bestnya. Dek, kira sekali ya. Ni bil dia bang. Murahnya. Nasi 2, ayam goreng 2, telur dadar 2, air 2. Kenapa murah sangat ni, Dek? Beli satu, percuma satu lah bang. Macam promosi iklan terhebat IKIM FM 2015. Ya, dapatkan promosi iklan Buy One Free One 2015. Jangan lepaskan peluang ini. Bukan itu saja, diskaun sehingga 70%. Hubungi unit pemasaran segera 03 6204 6263 atau 6266. Hanya dalam waktu yang terhad. Murahnya! Please hang up and try again.
A'udzubillahiminasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selawat dan salam buat junjungan mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kaum keluarga juga sahabat-sahabat baginda. Alhamdulillah anda masih lagi dengarkan kami di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia, IKIM FM, pilihan utama anda. 8:04 pagi. Apa khabar anda pendengar-pendengar di luar sana? Selamat pagi. Apa jua anda lakukan pada waktu ini? Bertemankan DJ Anayatul Mardiah Zamri untuk pertemuan hari ini, pagi hari Sabtu 11 April 2015 bersamaan dengan 21 Jamadil Akhir 1436 Hijrah. InsyaAllah kita sentiasa mendoakan semoga pagi-pagi ini dapatlah kita laksanakan sesuatu yang bermanfaat. Bagi yang bekerja hari ini, selamat bekerja. Bagi yang bercuti, selamat bercuti. Apa kita manfaatkan masa yang kita ada ini sebaik dengan mungkin. Semoga Allah meredai setiap apa yang kita lakukan sepanjang hari ini, insyaAllah. Membuka pertemuan kita pada pagi ini, jom dengarkan daripada nasihat inspirasi hanya di IKIM FM, pilihan utama anda. Permata hati ingin ku terus
kasih. Walau kau pergi, namun kau tetap di sini. Konsert religi terhebat 2015, Opik Live Acoustic Concert akan berlangsung di Auditorium MBSA Shah Alam 18 April ini. Turut menampilkan vokalis terhebat Dakmi, Tangisan itu dari sebatang dan Lah Ahmad. Dapatkan segera tiket anda secara online di intimmobile.com atau pembelian dari ejen-ejen terpilih. Opik Live Acoustic Concert dengan sokongan radio rasmi IKIM FM dibawakan kepada anda oleh Intim Records. Pulau Pinang, Perlis, Kedah dan Langkawi 89.0. 89.0 bagi sahabat-sahabat kita yang berada di utara sana. Apa khabar rakan kita yang berada di utara sana, mungkin yang berada di Pantai Timur pada waktu ini. Apapun, saya mendoakan semoga anda berada dalam keadaan yang sihat sentiasa, insya-Allah. Dan sebentar saja nanti tepat jam 8.15 pagi kita akan dengarkan pula siaran ulangan Guru dan Pendidikan. Ikuti sambungan tajuknya hari ini, ciri-ciri pendidikan cemerlang, pembentukan jiwa yang kuat, bersama dengan Dr. Muhammad Farid Muhammad Syahran, iaitu pengarah Pusat Syariah, Undang-Undang dan juga Politik IKIM. InsyaAllah rancangan ini diterbitkan oleh DJ Nur Hayati Pardi. Teruskan bersama kami hanya di IKIM FM, pilihan utama anda. Rancangan Guru dan Pendidikan ini adalah siaran ulangan. Ikuti secara langsung rancangan Guru dan Pendidikan pada setiap Selasa pukul 5.15 petang hanya di IKIM FM. Anda sedang dengarkan IKIM FM, pilihan utama anda. Kembali bersiaran waktu ini Guru dan Pendidikan, menerusi destinasi edisi Selasa semestinya. Petang-petang hari begini insyaAllah bakal berkongsi dengan anda tentang tajuk kita hari ini, tentang ciri-ciri pendidikan cemerlang, pembentukan jiwa yang kuat, bahagian kedua insyaAllah. Dan untuk bertepatan dengan itu, saya lalukan kehadiran tetamu kita pada petang ini ke konti, merupakan pengarah Pusat Kajian Syariah, Undang-Undang dan Politik IKIM. Dia lalukan kehadiran yang bahagia Dr. Muhammad Farid Muhammad Syahran. Assalamualaikum doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah doktor, sekali lagi doktor kita nak berkongsi dengan rakan-rakan pendengar ni doktor tentang ciri-ciri pendidikan cemerlang, sebab semua orang tengah mencari doktor yang terbaik untuk anak-anak, untuk diri sendiri juga sebenarnya doktor ya. Dan untuk anda rakan pendengar juga, kalau ada sebarang pertanyaan, persoalan ataupun selama ni dah bermain-main di minda, apa je persoalan anda, boleh ajukan di talian kita di 0362051500, di Facebook ikim.fm dan juga di SMS tekan IKIM. Jarakkan pandangan anda, persoalan anda dan hantar ke 39111. Dan ini merupakan rentetan daripada minggu lalu doktor ya, berkenaan dengan ciri-ciri pendidikan cemerlang, pembentukan jiwa yang kuat. Itu kita punya secara spesifik doktor, tajuk-tajuk kita. Mungkin sebagai pendahuluan permulaan ini doktor, mukadimah kita nak tahu juga doktor, mengapa harus kita tumpukan kepada pembentukan jiwa dalam pendidikan itu sendiri untuk memiliki ciri-ciri pendidikan cemerlang doktor? Ya, terima kasih Yati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar yang dihormati sekalian, Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih Ayati. Kita menyambung perbincangan kita berkaitan tema guru dan pendidikan ini untuk bercakap tentang persoalan ciri-ciri pendidikan yang cemerlang. Dan kita menumpukan tentang memperkukuhkan jiwa ataupun pemantapan jiwa sebagai teras kepada kecemerlangan. Dan yang Yati tanya tadi, bahawa sekarang ni pun orang semua sedang mencari kecemerlangan. Dan kalau kita lihat hari ini pun salah satu lagi plan pembangunan pendidikan yang baru di peringkat khususnya di peringkat perkajian tinggi telah dilancarkan oleh Perdana Menteri. Dulu kita ada PPPM, Plan Pembangunan Pendidikan Malaysia, di peringkat sekolah, dan hari ini dilancarkan pula PPPM PT, Plan Pembangunan Pendidikan Malaysia, tapi pengajian tinggi, untuk penerusan terhadap bagaimana untuk kita lonjakkan kualiti pendidikan kita ini. Dan betul lah seperti yang disebut oleh Yati tadi, bahawa orang semua nak mencari kecemerlangan sekarang ni.
Tetapi kita harus bertanyakan apakah yang kita maksudkan dengan kecemerlangan tersebut, apakah ciri-cirinya. Kerana kita tahu bahawa pendidikan ini merupakan satu urusan yang begitu penting sekali. Pendidikan inilah yang bakal membina dan melahirkan generasi yang akan membangunkan sesebuah negara, sebuah bangsa, sebuah tamadun, sebuah peradaban. Sebab itu kita tidak boleh mempercakap tentang pendidikan ni hanya dalam skop dan juga aspek yang kecil sahaja, tapi kita harus melihat ke arah itu, ke arah membina sebuah tamadun dan peradaban. Dan IKIM mengambil inisiatif bercakap, membahaskan, memperuntukkan satu slot khas dalam radio bercakap tentang pendidikan, semata-mata untuk melihat bahawa kita nak memantapkan aspek pendidikan ini ke arah supaya ia boleh membina sebuah peradaban. Sebab itu kita committed tentang hal-hal sebegini, ya. Dah hampir 3 tahun dah kita bercakap tentang guru pendidikan ni. Kalau setengah-setengah orang dia rasa bosan bercakap tentang pendidikan ni, dia lebih suka benda-benda yang lebih memberikan hiburan dan juga menyedapkan mungkin hati dia. Tetapi hal-hal pendidikan ni mungkin tak ramai orang yang nak dengar, tetapi kita melihat matlamat yang jauh. Sebab itu kita terus menerus membincangkan tentang hal-hal pendidikan ni. Mungkin saya nak pergi kepada poin-poin penting lah, yang kita bahaskan dalam aspek ataupun tajuk yang kita bicarakan ini, iaitu kenapa, ditanya tadi, kenapa pembentukan jiwa ni menjadi satu benda yang penting dalam pendidikan. Pertama sekali saya nak cuba recall balik apa benda-benda penting yang kita bicarakan dalam tajuk kita ini. Yang pertama sekali ialah pendidikan yang berkesan dan cemerlang akan hanya berlaku sekiranya kita kenal siapa yang kita didik. Itu saya rasa satu premis yang penting, satu poin yang penting. Pendidikan yang berkesan dan cemerlang akan hanya berlaku sekiranya kita mengenali siapa yang kita didik. Tapi yang saya maksudkan dengan kenal ni, bukan sekadar kita kenal nama dia, bukan sekadar kita kenal daripada mana apa pelajar yang kita ajar ni. Itu biasalah, guru kita pun tahu bahawa kalau seorang guru itu mengenali pelajarnya yang lebih baik, sudah pasti lebih berkesan. Betul. Tapi yang saya maksudkan itu ialah kita mengenali makhluk apa yang menjadi objek pendidikan kita ni. Yang ni saya nak kaitkan dengan apa yang saya sebut pada minggu lepas. Kerana pendidikan ini dia berkaitan dengan kita membina, membentuk dan menyemai sesuatu ke arah kebaikan. Itu maksud antara lain lah pendidikan itu. Membentuk, membina dan menyemai sesuatu. Dan dalam kehidupan ni, banyak benda yang kita semai, kita bentuk dan kita bina ini. Kita juga membina rumah, macam saya sebut pada minggu lepas kan. Kita juga membentuk ataupun melahirkan ataupun memelihara haiwan-haiwan daripada dia kecil sampailah besar. Itu pun dipanggil macam membentuk juga kan. Daripada kecil, biri-biri misalnya dibagi makan, diternak baik-baik supaya dia naik sebagai biri-biri yang cantik, yang gemuk, yang berkualiti, yang dagingnya pun sedap, yang susunya pun nanti sedap. Itu penting juga. Kita juga boleh membina, menyemai dan membentuk tumbuh-tumbuhan ataupun pokok-pokok kan. Daripada kecil kita semai dia, dan dengan baja-baja yang baik dia akan naik sebagai tumbuh-tumbuhan yang cantik, dan dia juga memberi sumbangan kepada ekosistem dan juga environment yang sihat kerana dia memberikan oksigen dan lain-lain lagi. Jadi ini semua bentuk-bentuk pembinaan, dan pendidikan juga satu bentuk pembinaan. Pendidikan juga satu bentuk pembentukan, membentuk sesuatu. Tapi itu yang saya kata tadi,
kita kena kenal siapa dia, objek kepada pendidikan secara spesifik. Secara spesifik. Dan tak perlulah saya bagi jawapan sebab semua dah maklum bahawa yang menjadi objek kepada pendidikan ni ialah manusia. Itu yang poin saya tu. Dia adalah manusia. Dan manusia ini dia merupakan makhluk Allah Ta'ala yang berbeza dengan makhluk-makhluk yang lain yang saya sebutkan tadi. Tumbuh-tumbuhan, haiwan, rumah yang kita bina, semuanya kita bina tadi. Saya dah kata kita bina. Tapi yang kita bercakap sekarang ni ialah kita membina, membentuk dan menyemai satu makhluk yang bernama manusia. Kan? Dan makhluk yang bernama manusia ini, kata Allah Ta'ala dalam Al-Quran, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami telah menjadikan manusia itu, kami telah mencipta manusia itu di dalam bentuknya yang terbaik. Ahsani taqwim, yang bentuk yang terbaik. Maknanya Allah Ta'ala sendiri dalam menjadikan makhluk-makhluk ni dia ada kategori-kategorinya. Tadi pun makhluk juga yang biri-biri yang sedap kita makan dagingnya dan susunya, itu pun makhluk Tuhan juga. Tumbuh-tumbuhan yang begitu cantik dan juga begitu indah yang kita lihat, itu pun merupakan makhluk Tuhan. Tetapi makhluk yang satu yang menjadi objek kepada pendidikan ni, kata Allah Ta'ala dalam Al-Quran, dia merupakan satu kejadian yang begitu cantik, yang begitu indah, yang begitu baik, terbaik sekali. Dan apa yang menjadikan insan itu terbaik, kita dah sebut juga dulu, ialah kerana dia ada unsur dalaman itu, Yati. Unsur jiwa, unsur kalbu, unsur akal, unsur roh. Dia ada namanya banyak. Kalau kita nak membaca lebih lanjut, kalau para pendengar rajin sikit lah, nak membaca lebih lanjut, boleh baca kitab karangan ataupun karya Imam Al-Ghazali, Ihya Ulumuddin, yang kita pun tahu. Tapi ada satu bab dalam kitab itu yang bercakap tentang hati ini, iaitu Ajaibul Qalb, keajaiban hati. Di sana dibicarakan bahawa aspek dalaman manusia itu kadang-kala dirujuk dengan istilah qalb, hati. Kadang-kadang dirujuk dengan istilah roh, kadang-kadang dirujuk dengan istilah nafs, diri, dan kadang-kadang dirujuk dengan istilah akal. Ada 4 istilah. Tetapi kita bukanlah di sini nak membicarakan satu persatu istilah itu, kerana itu pun kena mungkin hurai secara detail. Tetapi yang ditekankan antara lain oleh Imam Al-Ghazali ialah manusia itu dia punya aspek rohaniah itu, aspek lawan kepada jasmani itu. Dipanggil latifah rohaniah, maknanya aspek jiwa. Yang ini yang kita cakap tentang tajuk kita ni, Yati. Memantapkan diri. Jiwa. Jiwa itu dia merujuk kepada aspek dalaman yang dia berbeza. Dia tak ada dalam pokok yang kita duk tanam dan bina tadi tu. Tak nampak secara fizikal. Dia tak ada juga dalam biri-biri ataupun haiwan yang kita ternak tu. Jadi oleh kerana itu, Yati, pendidikan manusia ini dia dah jadi berbeza sangat-sangat dengan pembinaan, pembentukan ataupun kalau quote-unquote-nya pendidikan dalam konteks yang lain-lain selain daripada manusia. Jadi cabarannya besar lah. Kalaulah kita dah kenal pasti, itu saya kata tadi, kalau kita kenal siapa yang kita didik itu, maka ia akan lebih berkesan dan lebih lebih mudah untuk kita menuju kepada pendidikan yang baik atau pendidikan yang cemerlang. Kerana apa? Kerana aspek jiwa itu dia aspek yang halus. Bila orang kata makhluk halus tu apa maksudnya? Orang semua dah nampak macam hantu apa semua kan. Dia makhluk halus ni ataupun benda yang halus ni, latifah ni, maknanya dia tidak boleh dilihat, dia tidak boleh disentuh, dia bukan jasmani sifatnya. Jadi sudah pasti di sana ada kerumitan, kesulitan, ada hal-hal yang harus kita ambil perhatian bila kita bercakap tentang mendidik satu makhluk yang punya jiwa ni. Jadi sebab itulah bila kita bercakap tentang pendidikan dalam konteks kemanusiaan ini, penekanan terhadap memantapkan jiwa itu begitu penting sekali. Sebab saya dah sebut hari itu, kalaulah kita duk sibuk memantapkan aspek-aspek luaran saja, jiwa itu tak diambil perhatian, tidak dimantapkan, mungkin pelajar ataupun generasi yang kita lahirkan itu dari segi luarannya elok, luarannya mungkin kuat, tetapi dia mungkin tidak mampu untuk berhadapan dengan
cabaran-cabaran yang berbentuk rohaniah, cabaran-cabaran yang berbentuk akliyah yang kita sebutkan tadilah, nama-nama yang kita sebutkan tadi. Itu satu poin yang penting. Poin saya yang pertama hari ini ialah harus kenal siapa yang kita nak didik ini. Dan kita dah sebut yang kita nak didik ini adalah insan ataupun manusia yang mempunyai kompleksiti, mempunyai satu bentuk nature atau fitrah yang begitu kompleks. Antara kompleksiti ataupun kerumitannya ialah dia ada yang dinamakan jiwa. Dan ulama-ulama yang bercakap tentang psikologi Islam, sebab itu Yati, pendidikan ni dia mesti bermula dengan psikologi dulu. Sebab untuk kita mendidik, kita harus kenal dulu siapa yang kita didik. Dan mengenal itu kita faham dan kita tahu dalam ilmu yang dipanggil ilmu psikologi. Tapi psikologi yang kita maksudkan ini psikologi daripada perspektif Islam. Bercakap tentang tadilah jiwa dan roh dan aspek dalaman manusia itu. Itu yang pertama. Yang kedua poin kita Yati ialah jiwa yang kuat akan lebih mudah mendapat ilmu dan lebih istiqamah dengan ilmu. Tadi kita dah kata dah bahawa manusia ini dia ada aspek yang dinamakan jiwa. Dan jiwa itu yang very special and very unique kepada manusia itu, kalau dia kuat dan dia mantap, insya-Allah proses untuk mendapatkan ilmu itu lebih mudah. Jadi itu yang kedua. Sebab itu pentingnya untuk sebab itu penting untuk mengkuatkan aspek itu. Nanti dia lebih mudah. Jadi maknanya sebab apa? Yaitu sebab yang pertama sekali lokus ataupun tempat duduknya ilmu itu adalah jiwa tadi. Tapi saya nak ingatkan sekali lagi, nama kepada yang jiwa itu ada macam-macam. Kadang-kadang dipanggil akal, kadang-kadang dipanggil roh, kadang-kadang dipanggil qalb, hati, kadang-kadang dipanggil nafs, yang seperti yang Imam Ghazali bicarakan tu. Tapi semuanya itu merujuk kepada satu aspek dalaman yang halus, yang di situlah letaknya jiwa, ilmu. Letak ilmu. Oleh kerana itu Yati, pendidikan ini dia merupakan satu urusan yang sebenarnya urusan yang halus. Urusan yang halus. Seni. Dia bukan mudah. Dia satu yang halus. Haluslah arti kata dia bersifat rohaniyah. Tempat untuk ilmu itu duduk itu kena disediakan dengan betul, dengan baik, dengan cermat, dengan halus. Macam kita lah nak duduk kan. Kalau rumah kita tu bersih, rumah kita tu cantik, rumah kita tu disusun dengan susunan yang baik, maka kita duduk pun selesa. Kita pun rasa bahagia bila kita tinggal di situ. Ilmu pun begitu juga. Ilmu yang nak masuk dalam diri kita ini, kata Imam Syafi'i, dia merupakan cahaya yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi ilmu ini pemberian Tuhan yang akan berikan. Tapi Tuhan akan berikan ilmu sekiranya tempat ilmu itu nak diberikan itu dah disediakan dengan betul. Dah disediakan dengan baik. Tempat itu apa? Tempat itu jiwa tadilah. Jiwa, akal, roh tadilah. Sebab itulah para ulama kita bercakap tentang bagaimana cara untuk kita membersihkan, menyediakan, mencantikkan tempat untuk ilmu datang ini. Datang dan duduk dengan selesa. Duduk dengan selesa. Dan barulah bila kita belajar, belajar itu dia jadi mudah bila tempat itu disediakan dengan baik. Jadi dalam tajuk kita hari ini, bila kita bercakap tentang pembentukan jiwa yang kuat, kita nak bercakap tentang itulah, nak mempersiapkan tempat ilmu tu nak datang, iaitu ilmu memperkuatkan jiwa tersebut. Dan benda ni bukan benda baru ya, bukan saya nak bawa cerita baru. Ni cerita ni dah dibicarakan oleh ulama-ulama kita dahulu begitu lama sekali, macam mana nak memperkuatkan jiwa ini. Mungkin kalau boleh saya lontarkan dulu nanti kalau ada orang nak bincang lebih mudah. Antara perkara-perkara yang kita boleh tekankan bila kita bercakap tentang pembersihan jiwa ini ialah antara lain bila kita nak persiapkan diri kita ni untuk mendapat ilmu ini, pertama sekali niat tu kena ikhlas. Niat itu kena ikhlas. Itu sebab itu orang nak masuk belajar ni Yati,
dia kena jelas tu dia punya niat tu kerana apa. Dan saya sering sekali mengingatkan bahawa ilmu ini dia satu fadilah, dia satu keutamaan, dia satu benda yang amat tinggi kedudukannya, dan dia harus dicari, acquire ataupun sebab tu dalam bahasa Arab dipanggil talib. Kita minta dan sungguh-sungguh kita cari dia itu dengan niatnya yang betul, dengan niatnya yang ikhlas. Kenapa? Kerana Allah Ta'ala lah. Kerana niat itu akan menentukan kualiti ilmu yang akan kita dapat itu. Jadi sebab itulah kalau nak menuntut ilmu, kita kena pastikan anak-anak kita, anak-anak murid kita itu dia datang tu dengan niatnya yang betul. Niat nak menuntut ilmu kerana Allah Ta'ala, bukan kerana tujuan-tujuan matlamat-matlamat yang lain yang nilai itu mungkin lebih rendah daripada nilai mencari ilmu kerana Allah Ta'ala tersebut. Kerana itu kompas dia, dia punya kiblat dia tu. Kalau kompas tu dah tak betul, nanti kita takut nanti proses menuntut ilmu itu nanti juga akan terjejas, salah arah. Sebab kita kena selarikan tujuan kita menuntut ilmu ni dengan tujuan hidup kita sendiri, dan tujuan hidup kita ni pun dah ditentukan oleh agama kita, iaitu untuk kita akhirnya tunduk dan menyembah diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi proses kita menuntut ilmu itu pun semuanya mesti ke arah itu. Tetapi malangnya kalau kita tengok sekarang ni, ada orang lebih tinggi ilmunya itu lebih jauh pula daripada Allah Ta'ala, lebih tinggi tahap pendidikannya itu, lebih dia tak percaya pula kepada Allah Ta'ala, kan? Misalnya dia buat kajian discovery ini, akhirnya menjarakkan dia lagi kepada ketundukan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebab itu dalam Islam ni, pendidikan tu dia dah diberikan dia punya kompas dia tu. Dia mesti selari dengan tujuan hidup kita. Kita tak nak nanti kita buat sistem pendidikan, kita buat plan pembangunan pendidikan, tapi akhirnya pendidikan kita itu membawa orang lebih ragu kepada Tuhan, membawa orang lebih tidak tunduk kepada Tuhan, lebih membawa kepada orang tidak mengiktiraf kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itu berlaku di barat. Bila pendidikan itu diletakkan atas jalan sekular, jalan yang bukan ke arah ketundukan kepada Allah, maka akhirnya orang yang berpendidikan, tak semualah tapi sebahagiannya ataupun mungkin sebahagian besarnya itu akhirnya lebih ragu kepada Tuhan, malah menjadi pelopor pula kepada satu aliran yang menolak wujudnya Allah, wujudnya Tuhan, kan? Scientism lah, atheism lah. Kalau kita tengok kuat sekali aliran itu di barat, kerana sistem pendidikan itu tidak diselarikan dengan tujuan hidup. Mungkin bagi dia orang selari dengan tujuan hidup, tapi tujuan hidup mereka pun dah lari daripada tak sepatutnya, yang tak sepatutnya tujuan hidup yang sebenar. Tapi kita dalam Islam, tujuan hidup tu dah ditentukan. Jadi pendidikan itu juga harus diselarikan dengan sebab itulah antara ciri yang mungkin saya lontarkan sahaja, sebab masa kita pun tak banyak. Pertama, niat kena ikhlas. Yang kedua, kita kena membetulkan kita punya akidah kita. Maknanya kita punya pengenalan diri kita kepada Tuhan itu juga kena jelas. Jadi itu nanti akan menjadikan jiwa itu lebih kuat lagi. Kerana apa, Yati? Kerana akidah ini dia macam mengikat kita kepada satu kalau pokok tu keperdahan yang terbesar, yang terkuat sekali. Apalagi ikatan yang paling kuat selain daripada ikatan kita dengan Allah Ta'ala, kan? Kalau kita ikat diri kita dengan manusia pun bila masa boleh lari boleh berubah-ubah, membawa kita ke macam-macam tempat. Kalau kita ikat diri kita kepada kebendaan, benda-benda yang ada atas dunia ni pun, benda-benda pun akan lupus, akan fana, akan hilang begitu sahaja. Tetapi kalau kita ikat diri kita kepada Allah Ta'ala, ini merupakan wujud yang wajibul wujud, kewujudan yang pasti, kewujudan yang tidak pernah tiada. Ini akidah yang mengajar kita. Jadi kalau orang yang lebih kenal Tuhan, lebih kuat ikatannya dengan Tuhan, jiwanya akan jadi lebih kuat, dan dia akan lebih berani, sebab itu orang yang lebih takut kepada Tuhan, dia akan lebih berani
dengan manusia. Tapi orang yang orang yang takut kepada manusia, mungkin kadang-kadang dia akan lebih berani melawan Tuhan misalnya. Kerana apa? Kerana dia dah ikat diri dia bukan dengan Allah Ta'ala, tapi dia mengikat diri dia dengan makhluk. Jadi itu semualah yang akan membuatkan jiwa atau diri itu akan jadi lebih lemah. Dan yang ketiganya, ciri untuk kita memperkuatkan jiwa ni ialah kita kena kembali kepada Allah Ta'ala. Kena selalu kembalikan diri. Tadi kita ikat, tapi ikat-ikat ni pun kadang-kadang dia longgar macam layang-layang. Kadang-kadang dia dah lari-lari, yang itu kita kena kembali, kena terus kembali. Sebab itu dalam Islam dia ada konsep taubat ni, konsep taubat. Benda ni sebenarnya dibicarakan oleh ulama-ulama khususnya dalam bidang tasawuf. Artinya kerana bidang tasawuf dalam Islam dia berkembang sebenarnya untuk memperkukuhkan jiwa tadi. Sebab tu saya nak kaitkan ni. Maksudnya dalam Islam dia semua dah dibicarakan. Cuma kita lah kena belajar dan juga kita tahu. Jadi selalu kena ada taubat ataupun kalau dari segi praktikal dia aktivitinya itu dipanggil istighfar kan. Apa-apa pun kita istighfar. Istighfar tu apa dia punya cerminannya kita nak betulkan kita punya jalan dan juga kita kembali kepada ikatan tadi lah, ada tujuan sebenar. Sebab tu setiap hari lepas solat misalnya kita bermula dengan istighfar. Lepas salamnya astaghfirullahalazim. Kemudian barulah zikir-zikir yang lain. Mula-mula tu astaghfirullahalazim dulu. Dan bukan lepas sembahyang je lah kalau boleh kan. Apa-apa saja kalau kita rasa kita ni dah jauh dengan Tuhan ni, kita istighfar cepat-cepat. Terlintas je istighfar. Kalau terbaik kita buat solat taubat kan. Kalau ada masa lagi sekejap buat solat taubat. Itu antara cara-cara lah untuk memperkuatkan jiwa kita ni. Kemudian seterusnya lawan segala nafsu yang buruk itu. Maknanya cabaran-cabaran yang datang nak menjauhkan jiwa kita itu dari Allah Ta'ala itu kita kena lawan. Yang ini bahasa tasawuf ni dia panggil mujahadah. Kena ada mujahadatun nafs. Kena ada kadang-kadang dengan zikir-zikir kan, dengan ini semua cara untuk kita mengembalikan jiwa kita. Kemudian seterusnya kita harus kuatkan. Tadi kita ikatkan, kemudian kita kena kuatkan lagi pergantungan kita dengan Allah itu dengan satu istilah yang kita selalu panggil tawakal. Kadang-kadang kita belajar akidah tetapi kita tidak ikutinya dengan kita serah diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebulat-bulatnya. Sebab itu kadang-kadang kita tak yakin juga. Belajar dah tauhid, tapi bila time kita nak buat keputusan ke ataupun ni, kadang-kadang kita yakin. Kita tidak yakin kerana kita tak serah diri. Macam nampak tak yakin tu? Kadang-kadang kita rasa ragu lah. Betul ke dalam bab ni Tuhan akan bantu saya kan. Tuhan akan beri pertolongan kepada kita. Kita dah pergi channel-channel lain tu. Kita dah usaha dah. Kita dah usaha dah. Tapi kita masih lagi datang keraguan. Saya bagi contoh lah, sebab saya pun sekarang ni terlibat juga. Anak saya ni baru habis SPM kan. Kadang-kadang pilih universiti ni, pilih universiti, sudah pilih. Sekarang ni dalam proses memilih ni. Tapi bila dah mantap buat keputusan tu, Kang datang balik, kalau minta yang ni Kang, yang ni. Tetapi sepatutnya kalau kita dah rasa usaha kita dah habis, kita serah diri dan kita berdoa kepada Allah Ta'ala. Sebab dah tak ada dah, ruang dah tak ada dah. Kalau kita masih fikir kenapa tak yang tu, kenapa tak yang ni, lama-lama boleh ke yang tu, lama-lama tidak berkesudahan. Kenapa tidak? Kalau dah habis usaha dan akhirnya kita serah kepada Allah Ta'ala. Ini bab kecil je lah, bab minta universiti. Tapi kalau bab-bab yang tentang yang lebih besar dalam kehidupan itu, memang kita harus serahkan diri kita kepada Allah Ta'ala dalam bentuk tawakal. Jadi tawakal itu dia menguatkan jiwa. Dia akan menjadikan jiwa kita itu lebih kuat. Dan seterusnya kita harus merenung dan berfikir. Orang kuat jiwa ni dia bukan sekadar emosional, dia kena ada akliyah juga, dia kena ada ilmu. Sebab itu bab kekuatan jiwa ni, kalau kita salah faham, orang hanya kaitkan dengan emosi. Tetapi tidak. Kekuatan jiwa ini dia mesti landaskan dengan landasan-landasan ilmu. Kan? Bila kita rasa sesuatu itu dengan yakin, keyakinan kita tu kerana apa ya ni? Kerana kita tahu, kita faham, kita ada dalil, kita ada hujah. Dan hujah dan dalil itu datangnya daripada
akal kan. Jadi kekuatan jiwa itu bukan sekadar kekuatan yang bersifat emosional, tapi kekuatan itu datang daripada pengetahuan yang betul. Sebab itu akal ni kena diguna. Sebab itu tadi saya kata yang diri itu juga merujuk kepada akal. Kan perkataan ada 4 istilah itu, dia juga merujuk kepada akal, bukan sekadar hati yang kita rasa macam beremosi itu, tapi akal. Dan yang akhir sekali kita harus mencari guru yang betul lah. Kan? Yang mengajar kita itu juga kena betul. Jadi itulah antara perkara-perkara yang saya rasa dalam orang dalam proses kita melakukan pendidikan ataupun menuntut ilmu ni, kita kena menuju ke arah jiwa itu kuat, dan insya-Allah kalau ada kekuatan itu nanti lebih mudah proses kita menuntut ilmu itu dan pendidikan itu berjalan. Ya, insya-Allah. Dan bila Doktor dah terangkan tadi, dah terbayang-bayang dah beri pentingnya adanya pembentukan jiwa yang kuat tu, Doktor. Dan ada juga sahabat-sahabat pendengar yang majoritinya ibu bapa ni, Doktor tertanya-tanya sebenarnya sejak bila kita kena serapkan pembentukan jiwa yang kuat ini, adakah perlu daripada kecil ataupun bagaimana, ataupun tahap sekolah menengah baru boleh kita serapkan ciri-ciri tersebut. Nanti kita akan jawab selepas ini, Doktor. Bagi anda yang ada sebarang pertanyaan juga, boleh terus hubungi kami talian di 03-6205-1500 di Facebook ikim.fm dan juga SMS tekan ikim. Jarakkan persoalan anda dan hantar ke 39111. Kita akan berhenti rehat seketika. Guru dan Pendidikan akan kembali selepas ini hanya di Ikim FM, pilihan utama anda. Syama'il Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, knowing our messenger. Umar bin Abi Salamah radhiyallahu anhu came to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam while food had been served to him. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said, "O son, come near, recite Bismillah and eat with your right hand from that portion which is in front of you." Narrated by Tirmizi. Itu dulu. Kenapa pula? Sebelum minum sesuatu minuman, pastikan kandungan gulanya dulu agar tidak berlebihan. Tahukah anda, berdasarkan kajian pengambilan makanan di kalangan orang dewasa Malaysia 2002-2003, orang dewasa di Malaysia menambah 7 sudu teh gula sehari ke dalam minuman mereka. Amalan pengambilan gula berlebihan ini boleh mengundang pelbagai penyakit kronik, antaranya diabetes dan obesiti. Apa lagi? Ambil langkah sihat. Kurangkan gula dalam minuman, lebihkan manis dalam senyuman. Pesanan ini dibawakan kepada anda oleh Ikim FM, pilihan utama anda. Assalamualaikum, saya Oki Setiana Dewi. Dengarkan terus Ikim FM, pilihan utama anda. Baik, dengarkan terus Ikim FM, pilihan utama anda berpetang-petang hari kita begini. Sambil-sambil itu kita membincangkan tentang ciri-ciri pendidikan cemerlang, pembentukan jiwa yang kuat. Itu kita secara khusus kita bincangkan pada petang ini bersama dengan yang bahagia Dr. Muhammad Farid Muhammad Syahram, Menerusi Guru dan Pendidikan yang merupakan pengarah Pusat Kajian Syariah, Undang-Undang dan Politik Ikim. Doktor, bicara kita tentang pembentukan jiwa yang kuat ni, ada setengah ibu bapa ni, Doktor, berbelah bagi. Kalau nak berikan pada anak-anak, umur berapa mereka boleh, umur berapa mereka betul-betul boleh mampu menerima didikan-didikan tersebut, sebab kadang-kadang kata terlampau awal, ada kata kalau dah dewasa sedikit baru boleh. Jadi sebenarnya bagaimana Islam meletakkan ia, Doktor? Pertama sekali kita kena ingat bahawa dalam Islam, Al-Quran mengajar kita bahawasanya roh manusia ni, jiwa manusia ni, dipanggil jiwa ni, dia merupakan satu entiti yang memang telah tunduk kepada Allah Ta'ala sejak dicipta. Fitrahnya itu fitrah yang tunduk. Apa dalilnya? Al-Quran ada menyebut ayat yang mengatakan bahawa roh manusia ini sebelum dijadikan jasad telah pun dikumpulkan oleh Allah Ta'ala dan dipertanyakan oleh Allah Ta'ala tentang rububiyah, tentang ketuhanan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ayat Al-Quran menyebut, "Wa idh akhadha rabbukum min bani Adam min zuhurihim zurriyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna." Dan ketika mana Tuhan kamu telah mengumpulkan semua anak-anak Adam itu dan telah mengambil kesaksian
dari mereka atas diri mereka sendiri dengan bertanya, Allah bertanya, alastu bi rabbikum, bukankah aku ni Tuhan kamu? Dan semua jiwa-jiwa, kita panggil jiwa atau roh itu menjawab bala syahidna. Walaupun tafsir ayat itu pelbagai tetapi para ulama tafsir secara umumnya mengambil ayat itu sebagai bukti bahawa sesungguhnya roh manusia ini ketika dijadikan itu telah pun tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini cukup penting dalam Islam untuk kita pertekankan, kerana ada kecenderungan terutama sekali aliran-aliran pemikiran yang datang daripada barat ini untuk mengatakan bahawa fitrah manusia ni dia memang jahat. Kan manusia ni secara fitrahnya jahat. Sebab tu kita suka ikut nafsu kita kan. Kadang-kadang buat benda yang tak baik sebab fitrah kita memang jahat. Jadi sebab itu kita kena tarik dia ke arah kebaikan. Sebenarnya dalam Islam dia terbalik nanti. Fitrahnya baik, fitrah manusia itu baik, tetapi disebabkan faktor-faktor persekitaran, termasuk dalaman juga, iaitu kita ada musuh yang Tuhan juga mengatakan musuh kita syaitan ataupun iblis. Itu musuh kita juga yang sering menarik kita untuk kita lari daripada fitrah kita. Jadi maknanya anak-anak ini dia fitrahnya sudah baik. Sebab itu ada hadis juga yang mengatakan bahawa anak-anak Adam itu dilahirkan semua dalam keadaan fitrah. Fitrah itu maksudnya bersih. Dan fitrah itu juga bermaksud tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi oleh kerana itu mulakanlah pengukuhan jiwa dan roh anak-anak itu seawal yang mungkin. Seawal yang mungkin. Kita pun faham, mungkin ibu bapa kata alah kecil-kecil dia kerja nak main aja kan, takkanlah kita nak ajak dia berzikir. Dia macam ni. Imam Al-Ghazali juga mengatakan bahawa anak-anak ni memang kalau dia umur dia kecil umur katakanlah 7, 8, 6 ni, dia tak boleh berfikir lagi. Dia punya akal tu tidak mantap lagi untuk berfikir. Dia hanya berfikir ketika datangnya buluh, baligh kan. Ketika umur belasan tahun, katakanlah 15, 16, ketika itu akalnya itu sudah stable kan. Dia dah jadi mula matang. Pengalaman hidup tu sudah mula banyak yang mengajar dia erti dan juga logiknya itu sudah mula berfungsi. Logik akalnya itu sudah boleh berfungsi dan dia boleh memikirkan apa yang baik dan apa yang buruk. Tetapi kata Imam Al-Ghazali, peringkat awal itu dia harus semacam dipaksakan semua perkara-perkara baik, perkara-perkara yang berkaitan dengan akidah tadi itu harus dimasukkan dulu. Memang kena paksa. Dia macam paksa, bukan paksa apa, masukkan dalam memori dia. Itu maksud paksa tu. So dia hafal pun tak apalah, hafal sifat-sifat Tuhan, hafal nama-nama Tuhan, hafal perkara-perkara yang baik, biar menjadi sesuatu yang ada di bibir dia. Nantinya, kata Imam Al-Ghazali, bila mereka sudah berusia belasan tahun, ketika itulah mereka akan mula memikirkan berdasarkan apa yang dia hafal. Tapi kalau kita tak letak apa-apa dalam akal dia, bila sampai masa dia boleh berfikir, dia apa yang dia akan fikirkan? Mungkin dia akan ambil benda-benda lain. Dia akan ambil benda-benda dari luar. Input dari luar. Dia ambil input kawan-kawan dia. Dia akan input yang ni. Tetapi kalau kita daripada kecil sudah didik dia, insya-Allah jiwanya itu akan mula kokoh bila dia boleh memikirkan apa yang telah kita masukkan dalam memori dia sejak kecil lagi. Maknanya akan timbul rasionalnya. Akan timbul. Dia akan mula berfikirlah. Sebab tu kadang kita pun, ini yang mak aku kata dulu. Bila tu yang sedap tu. Tapi tu hanya terkeluar daripada mulut je bila ada sesuatu yang telah diberikan lebih awal. Jadi katalognya dah ada dah ada. Tu. Dia punya raw material tu dah ada untuk dia berfikir. Umur tu kita pun tahu sendirilah, kita lebih kenal anak kita. Umur berapa yang terbaik untuk kita dah mula boleh bercakap, boleh. Tapi usaha tu kena ada lah. Usaha tu kena ada supaya dan itu akan membentuk jiwa kan. Maknanya anak itu kan akan betul-betul matang dalam keadaan yang betul-betul ada isinya. Ada isi. InsyaAllah. Dan kita nak raikan sahabat kita di talian, Doktor. Dari Sepang, Puan Nur, mungkin pandangan ataupun persoalan, silakan. Assalamualaikum. Okey, saya nak tanya, pada pendapat doktor, adakah sistem pendidikan aliran perdana di negara kita ni sudah mula mengambil kira dan menitik beratkan pembangunan akidah dalam diri pelajar-pelajar, ataupun masih di peringkat pendidikan sekular,
Kerana rata-rata kita tengok pada masa ni ramai juga ibu bapa yang memahami akan kepentingan pendidikan, konsep pendidikan cemerlang ni yang mementingkan akidah dan pembentukan akhlak nasihat. Dan ramai juga ibu bapa yang telah pergi ke arah alternative education macam homeschooling, menghantar anak ke sekolah-sekolah swasta Islamik. Jadi apa pendapat doktor tentang pembangunan pendidikan sekarang ni di aliran perdana? Terima kasih atas soalan, dan mungkin juga boleh kalau kita nak gabungkan dengan soalan sahabat kita di Facebook daripada Syamsiah Mahli. Dia kata bagaimana kekuatan jiwa ni doktor dapat berperanan dalam kita mendepani ilmu-ilmu sains sosial. Maknanya rujukannya adalah rujukan-rujukan barat ni. Macam tadilah kan, bagaimana tu doktor kalau kita nak gabungkan? Dia berkait tu. Dan ini yang kita sebut pada minggu lepas ada ibu bapa yang mungkin dia rasa dia nak cari alternatif lain, dia sampai homeschooling ataupun swasta dan lain-lain lagi. Saya kira usaha ke arah menerapkan nilai-nilai keagamaan, nilai akhlak itu ada dan cukup banyak. Kita punya pendidikan Islam misalnya, malah sekarang ni di negeri-negeri dah ada pula sekolah agama di waktu petang. Cuma saya rasa dia kena di-revise selalu, terutama sekali dari sisi keberkesanan. Sebab itu di IKIM pun kita sekarang ni tengah buat satu kajian tentang keberkesanan pendidikan Islam. Kalau kita tengok pendidikan Islam ni banyak subjeknya, guru-gurunya, sekolah-sekolahnya, sekolah agama, tetapi nampak gayanya ada perkara-perkara yang ada bermasalah yang masih tak dapat nak diselesaikan, terutama sekali dari segi keberkesanannya dalam menyelesaikan masalah-masalah termasuk masalah akhlak. Sebab itu mungkin sebahagian ibu bapa ambil cara lain, dia kata terus ni. Tetapi saya rasa mungkin beberapa orang bolehlah buat macam tu, tapi macam mana dengan yang ramai ni yang masih berada di arus perdana? Betul. Jadi saya tak kata sistem kita ni dah yang terbaik dalam konteks nak ni, tetapi saya rasa cabaran yang terbesar dalam memantapkan sistem pendidikan kita, terutama yang berkaitan dengan agama dan akhlak ini, ialah dari segi penyepaduan itu. Kita mungkin ada subjek agama, ada subjek akidah. Pertama dari segi macam mana benda tu diajar. Yang keduanya macam mana anak-anak ini nanti di sekolah ini dia boleh menyeimbangkan dalam mengharmonikan apa yang dia belajar dalam agama tu dengan dia belajar ni, yang soalan Syamsiah Mahdi tadi, dengan ilmu-ilmu yang kadang-kadang bertentangan nilainya bertentangan. Ini satu realiti yang kita tak boleh nak tolak Betul. Setelah penjajahan beratus tahun negara-negara Islam, sistem pendidikan kita kadang-kadang dia jadi dualisme. Kita ajar agama, tapi di masa yang sama aliran-aliran yang terasnya kadang-kadang kerangka fikirnya tu masih barat, masih sekular, diajar juga. Bertembung. Jadi dia bertembung, tapi umat Islam lah, pemikir-pemikir Islam lah, pendidik-pendidik Muslim lah yang sepatutnya mencari jalan supaya ilmu ni dia tak bertembung. Dia sepatutnya harmoni. Jadi sains sosial misalnya, kena adalah ahli-ahli sains sosial Muslim yang menyepadukan nilai-nilai agama itu dengan nilai-nilai sains sosial yang ada. Dan kita kena come out dengan kita punya sains sosial lah. Itu saya kata tadi, psikologi kita harus bercakap tentang psikologi Islam. Social science sosiologi kita kena cakap sosiologi Islam. Minggu lepas kan saya bercakap antropologi lah, macam-macam logi itu banyak yang datang daripada barat, tetapi sejauh mana ia diharmonikan itu cabaran yang besar. Jadi Puan Noh dari Sepang dan Syamsiah daripada ni saya kenal, saya concernnya itu ialah bagaimana untuk kita menyepadukan antara dua itu, dan ini masih jauh lah, kita masih kena, tapi kita kena ada usaha lah dan kita harap bila kerajaan buat macam-macam plan, termasuk plan pendidikan tinggi ni, kita harap benda-benda ni ambil perhatian supaya benda itu dapat diharmonikan, insya-Allah. Jadi nampaknya kita pun itu saja masa yang kita ada, doktor, untuk sama-sama kita rakitkan sahabat-sahabat pendengar, dan juga untuk kita mengupas tentang ciri-ciri pendidikan cemerlang, pembentukan jiwa yang kuat. Insya-Allah minggu hadapan kita akan sambung lagi, satu lagi episod insya-Allah bersama dengan yang bagi doktor. Terima kasih banyak doktor atas perkongsian pada petang ini. Sampai kita bertemu lagi minggu hadapan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Rancangan ulangan guru dan pendidikan itu tadi diterbitkan oleh Siti Rohani Surani. Ikuti secara langsung rancangan guru dan pendidikan pada setiap Selasa pukul 5.15 petang hanya di IKIM FM. Kuantan 89.6
Amboi Cik Abang, khusyuknya. Ada info pasal wakaf Selangor Muamalat ni. Banyak projek kebajikan yang telah dilaksanakan hasil daripada kutipan wakaf. Ada projek hemodialisis, rawatan percuma melalui klinik bergerak ke desa dan banyak lagi. Alhamdulillah bang, tak rugi kita berwakaf dengan wakaf Selangor Muamalat setiap bulan. Bayangkan satu hari nanti, wakaf Selangor Muamalat boleh bina hospital wakaf atau sekolah wakaf. Ramai orang susah boleh dibantu. Tapi semua orang kenalah menyumbang. Sebab projek-projek ni perlu dana yang besar. InsyaAllah yang. Bantulah mereka yang lebih memerlukan, semoga mendapat pahala yang berterusan. Sumbangan anda amatlah dihargai. Layari www.muamalat.com.my atau hubungi 1300 88 8787. Ilham, susu yang diperkaya dengan badam, kurma, kismis, ginkgo biloba dan maca membantu pembesaran dan keseimbangan rohani dan jasmani anak-anak. Berhijrahlah kepada susu Ilham sekarang. Ilham, keluaran Muslim dan mendapat pensijilan halal JAKIM. Boleh didapati di pasaraya Aeon Bake dan Maidin dan 600 ejen sah di Malaysia. Hubungi 016232 0050 atau 016232 0500. Layari www.ilhamforyou.com. Ilham, daripada kasih sayang ibunda. Raditu billahi rabbah wa bil islam dinah. Raditu billahi rabbah wa bil islam dinah wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sallam nabiyyan wa rasulah. Source of life and you're the source of truth. To obey you I strive and my aim is pleasing you. Allah, you are the only one, your promise is always true. You don't need anyone, but we're all in need of you. And I sincerely pray to be among the ones you love. And until my final day I say in all my prayers, Raditu billahi rabbah wa bil islam dinah. Raditu billahi rabbah wa bil islam dinah wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sallam nabiyyan wa rasulah. Eyes cannot see you, and yet my heart believes your miracles surround me, so clear and easy to see. Allah, you are the greatest, and I submit to you. You know my deepest thoughts, you know everything I do, and I sincerely pray to be among the ones you love. And until my final day I say in all my prayers, Raditu billahi rabbah wa bil islam dinah. Raditu billahi rabbah wa bil islam dinah wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sallam nabiyyan wa rasulah.
بالله ربا وبالإسلام دينا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم سلم نبيا ورسولا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا